dan selamat pagi. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah izin daripada Allah kita dapat bersama-sama berkumpul dalam suatu majlis yang Allah berikan keizinan kepada kita untuk kita berada di dalam tempat ini. Maknanya sekiranya tidak ada yang di dalam ini, maknanya Allah tidak izinkan dia berada di dalam inilah. Selawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat itu akan membantu kita di akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita ini perlu ada suatu ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Khaliq. Khaliq ni ialah Allah. Perlu ada suatu ketaatan yang mana ketaatan itu dengan kita melakukan segala perkara yang Allah wajibkan. So dia ada perkara wajib, dia ada perkara sunat, dia ada perkara yang harus. Dan perkara wajib ni kalau mau mendapat keredaan Allah, buat perkara wajib ni dulu. Walaupun kita contohnya kita tidak pernah solat sunat, tak pernah solat sunat, tapi kita tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu. Maknanya kita sudah menyelesaikan suatu perkara yang Allah tuntut. Sebab apa yang Allah tuntut itu dia akan tuntut nanti di akhirat. Kan? Macam kita lah kan. Kita pinjam ataupun sesuatu barang itu dengan orang, ataupun kita berikan suatu barang itu dengan orang dengan syarat kita mau barang tu nanti, ataupun kita bagi pinjam tapi nanti kalau boleh kau bagi balik. Kan? Jadi maknanya suatu tuntutan tu begitu juga dengan Allah lah. Allah berikan kelebihan kepada kita, berikan rezeki, berikan kehidupan, berikan itu ini macam-macam. Tapi tidak ada satu pun timbal balik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi perkara itu perlu dibuat, perlu dilakukan atas kapasiti kita sebagai seorang yang muslim. Namanya orang muslim, dia tertakluk ataupun dia wajib kita melakukan suruhan yang Allah telah tetapkan. Baiklah, pembukaan tadi itu pembukaan je. Saya sambung balik kitab yang saya sudah kita bincang minggu-minggu lalu. Kita masuk bab 2. Boleh sikitlah. Bab 2. Okey, bab 2 ni adalah berkenaan mengenal Allah. Okay, maknanya bila kita dalam kehidupan kita ni, pertama kita mesti lahir dulu. Nah, ada orang terus-terus ada. Kan dia mesti lahir dulu. Adakah kehidupan yang dia terus ada? Tak ada kan? Hatta sebuah buku pun dia ada, dia mesti dibuat. Dia mesti di-create dulu, dia mesti melalui idea. Kan mesti melalui pembuatan. Begitu juga dengan manusia. Manusia ni dia mesti ada asal dia. Dia mesti lahir dulu. Ada manusia yang lahir dari telur. Dah. Ada kan? Semua lahir daripada rahim ibu dia. Kan? Dia tidak lahir daripada bapa dia. Dia mesti lahir daripada ibu dia. Sampailah manusia itu dia lahir, dia melalui syariat-syariat yang saya sebutkan sebelum ni lah, minggu-minggu lalu. Dan sampailah bila dia membesar, dan dia mula untuk membesar, dia mesti kenal Allah dulu. Kan? Dia mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita mengenal Allah? Bagaimana kita mau tahu kewujudan Allah tu? Okey. Dalam buku ni dia andaikan macam ni. Sekiranya kita melihat sebuah kereta yang sedang meluncur laju, sudah tentu kita percaya dan yakin bahawa ada pemandu yang memandu kereta tersebut. Sekiranya tiada pemandu, sudah pasti kereta tersebut tidak akan meluncur dan bergerak dengan baik di atas jalan raya. Begitu juga dengan Allah, dialah yang menggerakkan matahari, bulan dan bintang. Dan dialah yang menggantikan malam dan siang serta mencipta semua makhluk di muka bumi ini. Okay. Diandaikan sebuah kereta tu dia mesti ada pemandu. Kan? Tolaklah kereta yang sekarang ni hybrid semua yang kereta yang bergerak dia mesti ada pemandu. Okay? Tapi pemandu dia nampak, yang menggerakkan tu nampak. Tetapi Allah itu dia tidak nampak. Tetapi Allah itu ada.
Allah itu lagi dekat daripada urat yang ada di badan kita. Dekatnya Allah dengan kita. Okey? Dan Allah itu Allah yang menciptakan segala-galanya di muka bumi ini. Termasuk bumi, termasuk planet, termasuk hawa yang ada yang kita hidup ni, semua Allah ciptakan. Tetapi jika kita mahu kelebihan itu diteruskan, kita perlulah apa? Sudah saya bagi tahu sebelum ni. La in syakartum la azidannakum. Kita perlu bersyukur. Perlu bersyukur. Kalau tidak bersyukur, tunggulah. Tak lama tu. Umur dia panjang. InsyaAllah umur dia panjang. Tapi kehidupan dia tidak tenteram. Kan? Dia akan selalu tidak merasa cukup. Kan? Duit dia banyak. Hujung bulan terima gaji. Pertengahan bulan terima lagi duit klaim. Tapi tak pernah cukup. Sebab dia tak pernah bersyukur. Tak pernah bersyukur. Kan? Okey? Baik. Bagaimana untuk tahu Allah? Dengan cara macam tu. Kita tahu gunung tu diciptakan oleh Allah. Tapi tak tahu, kita nak nampak. Tapi yang menggerakkan pergerakan, contohnya bumi, matahari. Matahari bergerak kan tak? Bergerak. Bumi mengelilingi matahari. Matahari pun mengelilingi bumi kah atau tidak? Ya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirun Azizul Alim. Setiap itu berpusing. Setiap bumi, planet, matahari itu berpusing. Tetapi diorang berpusing mengikut orbit dia sendiri. Tidak ada yang orang kata matahari dikelilingi oleh bumi. Matahari juga berpusing. Saya beli satu buku. Saya beli satu buku. Buku tu dia membahaskan berkenaan sains dan Al-Quran. Dan dia lebih kepada penciptaan dunia ni. Dia kait dengan kajian sains dengan bumi itu berpusing. Yang mana yang sudah dijumpa baru-baru ni, yang bumi itu dia bukan berpusing macam ni. Dia berpusing macam ni bumi itu. Orbit dia macam ni. Orbit dia macam ni. Tapi dalam Al-Quran sudah diceritakan. Kan? Nah, dalam Al-Quran juga sudah diceritakan yang mana bumi itu sebagai hamparan. Hamparan bumi itu. Dan sebenarnya bumi itu dia dilapis dengan yang kita pijak ni, dia dilapis. Di bawah tu sudah ada dalam Quran disebutkan kerak bumi itu. Kan? Mantel semua tu kan. Ada di dalam Al-Quran tu mengikut kajian sains. Tapi sains sudah ketinggalan. Dalam Quran tu sudah ada. Maknanya kalau tuan-tuan tengok contohnya malam, tengok penciptaan, tengoklah bintang, tengok kan. Tuan akan rasa kebesaran Allah tu. Macam mana Allah ciptakan. Lepas tu tengok lagi. Jadi bila National Geographic tu tengok, dia tengok macam-macam. Jadi tengok binatang tu kita rasa macam ada pula binatang macam ni. Kan sampai begitu sekali Allah ciptakan. Binatang begitu, hidupan macam tu, kita akan rasa macam tidak dapat terbayanglah ke Allah punya kebesaran tu. Baru kita rasa iman kita tu naik balik. Kena tengok ke sekeliling. Jangan tengok orang di office ni je. Memang dah naik iman kita. Seterusnya, bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu tahu sifat dia. Okey, sifat Allah ni ada berapa sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah yang pertama, sifat yang wajib bagi Allah. Ada 20. Okey, ini asas ni, mesti tahu. Dia mengamalkan dia lebih kepada mesti tahu sifat-sifat Allah. Yang wajib ada 20. Yang mustahil juga ada 20. Yang harus ada 1. Yang wajib bagi Rasul ada 4. Mustahil bagi Rasul ada 4 dan yang harus bagi Rasul ada 1. Baik, saya bagi tahu secara ringkas. Sifat ada 20 sifat Allah yang wajib kita mesti tahu. Yang pertama, wujud. Kita mesti tahu Allah itu mesti wujud. Walaupun Allah itu tidak nampak, kita mesti tahu yang mana sifat Allah itu dia ada. Dia wujud, maknanya bukan dia wujud macam kita ni. Dia wujud tapi tidak nampak. Okey? Dia ada di mana-mana. Allah itu boleh dikatakan dia berada di mana-mana sebab dia itu sifat Allah. Tapi dia tidak nampak.
Macam mana Ustaz macam begitu? Ambil je statement begitu. Ada orang kata, Ustaz, pernah saya tanya, saya belajar masa kami belajar dulu di masa tu Timbalan Mufti Ustaz Amdan ni, dia ajar. Dia kata Allah ni macam ni, sifat dia ada. Tapi Allah menciptakan bumi, kan? Allah menciptakan bumi dan bumi ini sudah beratus-ratus ribu tahun dicipta. Okey. Lepas tu Allah tu siapa cipta? Kita akan fikir. Coba tuan-tuan fikir menggunakan kita punya pemikiran. Okey, ini cipta ini cipta ini cipta ini. Sampailah penciptaan Allah, tak akan tercapai. Okey, sila. Tak akan tercapai fikiran kita ni. Allah macam mana pula kalau Allah ada, macam mana pula mau cipta? Bila sampai langit dicipta oleh Allah, sampai langit ketujuh, malaikat segalanya, sampai kita sampai Allah siapa cipta, stop di situ je. Jangan fikir. Bila kita fikir dia akan gila nanti. Maknanya Allah itu dia memang ada. Macam mana kewujudan Allah tu, wallahu a'lam. Okey. Kidam. Allah itu sedia. Tidak ada permulaan baginya. Maknanya dia sudah ada di sana. Kita ni ada permulaan kita. Kan? Ada permulaan kita lahir. Telur ayam lahir daripada telur. Kan, yang buku ni dibuat apa, semuanya ada permulaan, tetapi Allah tidak ada. Dia tidak ada permulaan. Okey, baqa, dia kekal, Allah kekal selama-lamanya. Mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan daripada segala perkara yang baru. Qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri dengan sendirinya. Okey, Allah berdiri dengan sendiri. Kita berdiri dengan sendiri ke? Kita tidak berdiri dengan sendiri. Kita berdiri dengan izin Allah. Kan? Ada orang yang bangun-bangun tak dapat berdiri, gaut dia naik. Sudah duduk lama barulah, kan? Dengan izin Allah juga. So, semuanya itu atas ketentuan Allah. Wahdaniyat, Allah itu esa. Esa ini apa? Esa ini satu je. Allah tidak dua, Allah tidak tiga, Allah tidak empat dan sebagainya. Dan Allah juga bukan kosong. Allah satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Satu je. Okey. Qudrat, Allah itu berkuasa, Allah berkuasa ke atas sesuatu. Apa aja Allah mau. Apa aja yang Allah mahu lakukan. Dia mau orang ini macam ni, dia mau keadaan bumi ini macam ni, dia mau leperkan bumi ini, dia mau mampatkan bumi, dia mau meletupkan, dia mau arahkan malaikat datang, dia mau bergerakkan kerusi ini sendiri, boleh, tidak ada masalah, atas keizinan daripada Allah. Iradat, Allah itu berkemahuan. Ilmun, Allah itu mengetahui atas setiap sesuatu. Apa yang ada di dalam hati tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan fikirkan tentang saya sekarang? Apa yang tuan-tuan fikir tentang diri tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan fikir selepas ni? Mau buat apa, lepas ni makanan apa? Sudah ditahu. Allah sudah tahu. Okey, maknanya Allah Maha mengetahui. Apa yang tersirat dan tersurat belum terjadi, akan terjadi, sudah terjadi, kesan dia Allah sudah. Okay. Begitu juga dengan penciptaan bumi. Kenapa bumi jadi macam ni? Okay, kenapa kita tidak boleh tinggal di Marikh? Kenapa tidak boleh tinggal di Pluto? Kan? Baik. Hayat, hidup, sama, mendengar, melihat, basar, kalam, berkata-kata, kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang berkuasa, kaunuhu muridan, keadaan Allah yang berkemampuan, berkemahuan, kaunuhu aliman, keadaan Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha hidup, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, keadaan Allah yang maha berkata-kata. Bagaimana Allah berkata-kata? Bagaimana Allah berkata-kata? Adakah Allah berkata-kata macam kita ni? Allah, kita tidak dapat bayangkan. Tetapi Allah berkata-kata. Dengan berkata-kata dengan cara dia. Dengan cara Allah. Dengan tidak. Tidak boleh dikatakan Allah berkata-kata melalui dengan cara wahyu. Tidak. Kita tidak tahu macam mana Allah berkata-kata. Okey. Baik, sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil, yang pertama Ain, Dal, Mim, Adam. Adam lain, Adam tiada. Mustahil Allah tu tidak ada. Okey. Hudus, baharu. Mustahil Allah itu ada permulaan. Allah tidak ada permulaan. Jadi macam mana kita mau fikir Allah kalau Allah tidak ada permulaan? Cuba fikir. Ambil 1 saat, 2 saat kah? Tak ada permulaan. Allah nak ada permulaan. Macam mana lah tu? Jangan fikir.
Fana, Allah itu binasa. Allah tidak akan binasa. Menyerupai segala yang baru. Berhajat kepada yang lain. Berbilang-bilang. Allah itu tidak banyak. Allah itu lemah. Tidak. Dipaksa. Itu perkara yang mustahil. Bodoh. Mati. Tuli. Buta. Bisu. Kaunuhu ajizan. Keadaan Allah yang lemah. Allah yang dipaksa. Allah yang bodoh. Allah yang mati. Dan Allah yang bisu. Mustahil Allah memiliki sifat-sifat yang ini. Tidak akan terjadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana bermaksud sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Okey, 100 kecuali 1. Barang siapa yang menghafalnya dia akan memasuki syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Okey. Allah mempunyai 99 nama. Ada yang ingat nama-nama Allah? Iyalah Asmaul Husna. Kan? Kalau kita sekolah dulu, tak tahulah tuan-tuan. Kalau saya dulu sekolah memang setiap pagi kena baca Asmaul Husna ni. Dah apalah Asmaul Husna, kena rembat 1 kali. Dah rembat 2 kali. Kan? Kalau anda hafal main saya, kalau saya main sebut saya tidak hafal. Kalau menyanyi saya hafal. Kan? Jadi saya perlu sebutlah 99 nama ni, maknanya tuan-tuan tahu. Daripada Ar-Rahman sampailah yang ke-99. Apa yang 99? Ar-Rashid. Yang maha memberi petunjuk. Okey. Sikit lagi. Tujuan makrifat atau mengenal Allah. Apakah tujuan dia untuk kita mengenal Allah ialah dengan cara melalui akal dan merenung ciptaan Allah. Itulah saya kata tadi. Guna akal, jangan guna benda lain. Kita guna aja akal kita. Renung ciptaan Allah ni. Ini semua Allah cipta ni. Okey, khalaqal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey, Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Maknanya macam begitulah ciptaan manusia itu paling sempurna lah tu. Okey, tidak ada penciptaan yang lebih sempurna lagi. Okey, begitu juga dengan semua penciptaan yang ada di bumi ini dan di luar bumi. Kita renung, lepas tu kita fikir, macam mana Allah cipta ni? Allah ciptakan bumi ni berapa kali? Berapa hari Allah cipta bumi? 6 hari. Alam semesta 6 hari. Okey, alam semesta ni Allah ciptakan 6 hari. Maksudnya bukan bumi, maksud saya alam semesta. Alam semesta ni maksudnya alam semesta ni dia termasuk sekali bumi, planet. Planet tu dia ada lagi gugusan bintang baru dia jadi satu Bima Sakti, dia panggil Bima Sakti kan. Itu satu. Itu bukan alam semesta lagi. Itu bukan alam semesta. Bima Sakti tu dia ada di dalam tu. Lepas tu dia ada galaksi lain lagi. Okey, yang buku yang saya beli tu dia ahli sains kata ada beratus ribu galaksi. Yang maksudnya saya bilang tadi tu, satu galaksi dia ada planet. Kita ada 9 planet kan? Berapa planet? 9 kah? 12. Yang akhir Pluto kan? Okay, itu je yang dijumpa oleh ahli sains. Tapi sebenarnya lagi banyak. Bercampur dengan bintang, bercampur dengan apa yang ada. Sebab bintang ni dia ada beratus juta di dalam satu galaksi. Tapi dia belum jadi alam semesta lagi. Satu galaksi itu dia alam semesta ni dia mengandungi beratus ribu bilion galaksi. Maknanya terlalu besar. Itu penciptaan Allah ciptakan semuanya ni dalam masa 6 hari je. 6 hari. Ada dia punya termasuk langit. Langit ni ada 7 lapis kan. Jarak langit ni berapa ratus ribu. Bukan kilometer. Perjalanan tahun untuk sampai ke langit. Yang sampai ke langit ke-7. Baik, betul. Tapi bila baca kan dia cerita terus, dia cerita pasal air hujan. Kan dia cerita pasal lapisan ozon ni. Lapisannya ada berapa. Lepas tu bila dia cerita bagi ada ayat Quran pasal lapisan. Lapisan ada berapa lapisan dia ni. Ozon, atmosfera, stratosfera, semua ada dalam Quran. Bila kita tengok, betul pula lah, ada lah benda ni. Kan? Jadi untuk kita merenung kekuasaan Allah tu banyakkan baca tafsir lah juga, buku-buku lah. Mau pinjam buku saya tu boleh lah. Salah dari balik kan. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.